kita menjemput Januari pertama kita, speaker hebat kita, upcoming silver producer Maizatul. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama diberi Nurul Maizatul Adilah binti Ismail dan juga pasangan saya Muhammad Kamarul Arifin. Saya dibawa masuk oleh adik saya iaitu upline saya Nurul Nur Iwani dan Muhammad Aslam, serta sentiasa dibimbing oleh kita punya platinum Puan Rosida Ali dan Emerald yang saya kasihi, Emerald Abang Mazlan dan juga Kak Rabiin, serta kita punya mentor yang memantau kita daripada jauh iaitu Cikgu Ramli dan juga Kak Liza. Alhamdulillah. Okey, boleh tekan lambang api atas barisan penajaan Maizatul. Maizatul, sebenarnya akak dengar suara Maizatul macam double, macam bergema. Ke main seorang ke yang dengar macam tu? Tak ada, saya okey je. Macam akak macam dengar benda tu macam, oh okey, main seorang je kot yang dengar, minta maaf. Okey. Maizatul. Okey, setelah kenalkan barisan penajaan kan. Okey, sekarang akak Umay bahasakan diri akak lah Okey. Okey, akak nak tanya, Maizatul sebagai Gen Y kan. Kenapa Maizatul pilih Amway sebagai plan B? Kenapa ada backup plan? Okey, boleh jawab. Okey, pada saya zaman moden ni, zaman 2022 ni, kita kena ada backup plan. Sebabnya untuk kita kerja macam saya lah, sekarang ni kerja tak cukup, duit pun tak berapa cukup. Jadi kita kena ada backup plan tu. Saya pilih Amway sebab saya tahu Amway ni masa mula-mula tu saya macam ragu-ragu juga, tapi upline saya sentiasa bagi kata-kata semangat. Lepas tu dia minta saya buat teruskan je, cuba. Okay, saya dah cuba dah hampir setahun. Dah setahun dah ni. Bulan 7 ni setahun. Wow, tahniah. Okey, dah setahun ada Amway sebagai backup plan. Maksudnya dah ada income dalam masa setahun ni dah ada. Jadi alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada Maizatul. Tengok kalau Maizatul tak keberatan boleh tak bagi tahu umur berapa sekarang? Umur saya 28 tahun. Umur saya 28 tahun. Okey, dalam masa 28 tahun dah ada kerja hakiki dan juga dah ada income plan, backup income. Jadi sangat-sangat impresif lah sebab pada umur 28 tahun dah ada 2 income kan. Jadi pada pendapat Maizatul sendirilah, mengapa pilih Amway? Kenapa tak pilih yang lain kan? Maksudnya banyak je kan bisnes lain kat luar sana kan. Selain orang kata Amway ni dah lama, ada tak? Kenapa jatuh cinta dengan Amway ni? Orang kata Amway kan bisnes makcik-makcik kan. Kenapa Amway, Maizatul yang muda ni nak Amway? Ke telah di Amway kan? Tak, saya sendiri yang nak. Mula-mula kerana terpaksa. Sebab kesian dekat adik saya, dia pun tak ada ABO lagi masa tu. Jadi dia sentiasa cakap dengan saya, bolehlah Alia jom masuk. Jadi saya pun cuba masuk, okeylah bolehlah. Sebab masa tu pun saya tengah buat side income yang lain lah. Jadi bila saya masuk, saya comparekan lah antara income yang saya buat yang lama tu, dropship tu, dengan yang sekarang saya lebih prefer Amway. Sebabnya sebab dia punya apa ni? Saya nak cakap. Tak tahu nak cakap. Dia punya dalam kita punya team okeylah, saya suka. Saya suka dia punya sentiasa backup kita, sentiasa ada bila kita perlu. Kalau macam yang lain tu kita kena cari sendiri. Macam tu. Lepas tu sentiasa ada
meeting. Saya sukalah macam tu. Acah-acah gitu. Acah-acah meeting. Tapi saya suka. Maksudnya ada pengisian, ada majlis ilmu kan. Okey dek, satu lagi. Sebagai anak muda apa agaknya Big Y Zaidatul pula, maaf. Apa Big Y Maizatul? Kan orang kata kan ada Big Y baru kita berusaha nak kejar benda tu kan. Agaknya anak muda ni apa Big Y dia kan? Saya nak untuk anak-anak saya lah, untuk suami saya, untuk anak saya nak apa orang kata tak perlu senang, tapi saya rasa benda tu perlu ada, sebab kita ni sebagai orang Islam, kita pun nak merasa juga pergi umrah kan, pergi haji, lagi-lagi orang yang muda-muda ni kita kenalah ada impian macam tu. Jadi bila saya dah tetapkan impian saya nak benda tu, jadi saya cuba je lah buat, usaha je selagi boleh, macam tu. Betul, sebab orang katakan impian tanpa usaha tak jadi apa-apa kan. Jadi bila kita ada impian, kita usaha ke arah impian tu, jadi insya-Allah akan berbuahkan hasil. Okey, sekarang kan Maizatul, dalam MW ni kan ada banyak sangat produk kan. Lebih 800 produk yang kita tahu yang ada. Ada tak produk favorite Maizatul? Vitamin C, Salmon Omega. Lepas tu barang-barang keperluan rumah macam sabun basuh, ubat gigi, deodoran, basuh pinggan, lantai, semua ada. Banyak favorite tu. Okey, boleh cerita sikit satu produk. Pasal satu produk. Boleh cerita tak satu produk kegemaran? Kalau vitamin C ke? Boleh. Kita nak tahu kenapa suka vitamin C ke? Pertama sebab saya suka, mula-mula saya suka sebab dia viral kan dekat TikTok. Jadi saya cuba, lepas tu nampak kesannya, lepas tu saya suruh suami saya, sebab suami saya dia perokok. Jadi saya suruh dia consume Bio-C tu, and then kita nampak perubahan dia. Awal pagi tak ada bersin lagi sebab dia ada resdung. Lepas tu sekarang ni saya suruh dia makan lagi, tambahkan garlic untuk dia punya resdung tu. Alhamdulillah dah okey, saya pun sukalah. Jadi adik-adik saya pun saya suruh dia makan sebab dia memang bersin. Macam tu. Bermula dengan Bio-C hanya untuk pasal viral, ambil Bio-C. Lepas tu orang boleh tahu boleh untuk resdung. Sekarang adik-adik semua boleh guna. Jadi memang kita sebagai ABO perlu guna barang dulu. Setuju tak? Setuju, betul. Kita kena guna barang dulu baru kita boleh cerita dekat kita punya prospek. Apa kelebihan kita punya barang, Nutrilite. Tu macam Kalau ada kalau kita luar betul. dalam. Kalau orang tanya kan nanti tergagap-gagap pula nak cakap kan, apa benda tu. Betul, daripada kita guna kita punya pengalaman tu sendiri, senang kita nak cerita pada kawan-kawan yang lain. Jadi kalau ikutkan favorite barangan Maizatul adalah vitamin C lah ya. Ke ada barangan lain ke yang nak share pada kawan-kawan? Yang saya perlu share hari ni ke apa? Betul. Okey. Perkongsian yang produk yang saya nak share pada hari ni, saya baru cuba produk keluaran terbaru daripada MW, iaitu ni. Produk Vital Treasure Rosy Shine. Dia khas untuk kulit. Saya suka sebabnya siapa yang dah guna produk Rosy Shine ni, cuba tekan api. Okey, produk ni produk terbaru dekat dalam MW tau. Jadi saya pun cuba dah cuba 2 botol lah sebab baru beli kan. Okey, korang pernah dengar tak dekat Rosy Shine ni, dalam dia ada 7 buah beri yang campuran buah beri dengan rose petal extract. Lepas tu sebagai antioksidan lah, radikal bebas, iaitu hasil sampingan daripada proses perolahan makanan menjadi energi. Okey, lepas tu sebab itulah tubuh manusia ni memerlukan antioksidan.
Macam mana nak dapatkan antioksidan dekat dalam badan kita ni? Dengan takkan kita nak daripada kita dapat antioksidan ni daripada buah, daripada sayur kan. Takkan kita nak makan hari-hari sayur, buah sampai 1 kilo satu hari. Mampu ke kita? Lagi-lagi rakyat Malaysia ni kurang makan buah kan. Termasuklah diri saya. Kurang makan buah, kurang makan sayur. Kalau makan pun mungkin tak banyak lah. Okey, jadi nak lengkapkan kita punya makanan harian kita, maksudnya makan antioksidan dekat dalam badan kita ni, kita kena makanlah. Rosy Shine ni kita kena consume dia. Okey, dia sebotol ni untuk terus minum lah. Kalau saya suka letak dalam teh ais sejuk. Sejuk tu terus minum. Untuk satu botol ni, sebelum minum goncang dulu. Okey, lepas tu siapa yang perlukan Rosy Shine ni? Yang perlukan adalah orang yang kulit sensitif, kulit kering, kulit yang orang-orang yang dah berumur, yang ada kedut-kedut tu boleh tegakkan balik. Lepas tu ada garis halus, ada kemerah-merahan, ada tona kulit tak sekata kan. Kulit kita kan kita pakai tudung, lepas tu kat sini gelap, kat sini putih kan. Jadi kita kena pakai makanlah, consume kita punya Nutrilite dari yang terbaru tu, Rosy Shine. Lepas tu apa kesannya bila kita makan Rosy Shine ni? Kesan dia adalah kulit kita jadi berseri, kulit kita jadi halus, pinky-pinky kan. Siapa yang tak nak kan? Kak Umay pun mesti nak tu. Nah, aku pun nak Kan? konsum. Kan? Nampak makin awet muda, kulit kusam. Bila kita kulit kusam, kita masalah dia berpunca daripada kita UV, daripada kita kurang tidur, kurang penat kan. Jadi kita punya kulit ni jadi kusam lah kan. Kusam jadi gelap. Jadi kita kena consume Rosy Shine. Okay. Lepas tu jangan kita makan hari ni, esok dah nak nampak resultnya kan. Biasa ada orang, ada saya punya prospek, biasa macam tu memang. Ada makan Biosi kan, baru berapa hari dah makan, lepas tu dia kata tak nampak hasil pun. Kan. Bukan macam tu. Kita kalau kita nak, bila kita consume ni, kita kena makan lama, lepas tu makin lama kita makan, kita baru nampak hasilnya. Yang penting kita kena konsisten lah kan. Betul tak Kak Umay? Betul. Okay. Itu je lah. So korang kena makan Rosy Shine ni, consume. Okey, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Maizatul. Rosy Shine. Walaupun dia produk terbaru, Maizatul punya penjelasan sangat jelas, sangat detail. Ada kawan tanya, kalau jerawat boleh minum tak? Boleh minum. Lagi bagus. Dia boleh orang kata boleh, kita punya kulit ni lebih nampak apa tadi? Lebih nampak berseri. Lepas tu nanti boleh pudarkan kita punya jerawat. Boleh kurangkan kita punya jerawat dekat dalam kulit ni. Saya pun baru cuba. Saya pun tak tahu tak nampak result lagi, tapi saya yakinlah dengan Nutrilite kita kan. Situ. Betul lah. Ada orang tunjuk emoji love, lepas tu macam sedap. Memang sedap pun. Kak Maizatul ada orang minta IG TikTok nak follow. Nanti Maizatul tulislah dekat ruangan komen tu ya. Okey, alhamdulillah boleh buat lambang api pada untuk Maizatul. Sebagai tanda tepuk tangan kita. Sangat seorang Januari yang sangat bersemangat, yang sangat jelas penjelasan beliau. Kak Umay yang rasa macam nak minum tak nak minum pun dah rasa macam nak kena minum lepas ni. Terima kasih Maizatul. Umay nak share sikit. Boleh. Okey, kita jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa di saat menemui kegagalan. Kerana dari kegagalan itulah Allah mengajar kita mengenali erti kesungguhan. Itu je.
Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat satu kata-kata motivasi lagi. Okey, tahniah diucapkan kepada Maizatul. Okey, kawan-kawan boleh buatlah emoji api-api di ruangan komen sebagai tanda terima kasih kita dan juga tepuk tangan kita kepada Maizatul. Okey, nampak tak? Speaker pertama kita sangat hebat, sangat bersemangat, sangat yakin. Okey. Kita ada lagi dua speaker yang bakal menggegarkan kita pada malam ni. Jadi tanpa membuang masa, Umar menjemput speaker yang kedua, upcoming silver producer Julia. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam. Julia, jadi akak salah sebut nama ke? Akak sebut Juliana ke? Ya. Minta maaf. Tahu. Biasalah nama memang worldwide. Jadi saya dah faham dah. Tak ada gurau. Minta maaf. Tak keluar kan? Rumahnya akak salah panggil. Okay. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okay. Nama diberi Julia Zulaika binti Jamaluddin. Saya diperkenalkan dalam MW oleh upline kesayangan saya dan kesayangan saya lah, Nurul Erwani binti Ismail dan pasangan Muhammad Aslam bin Jami'an. Okay, tak lupa juga yang selalu tunjuk ajar dan beri nasihat iaitu platinum kami, Farsida binti Ali, serta bimbingan jauh Cik Mazlan dan Puan Rabiin. Tak lupa juga yang memantau dari jauh EDC Cik Ramli dan Puan Nurliza. Okey, alhamdulillah. Gambar diamond. Sebab ada kawan-kawan masih bagi gambar api untuk kita punya Maizatul tadi. Jadi untuk kita kasi gambar diamond pula. Kasi gambar diamond untuk barisan penajaan Julia yang sangat hebat. Okey Julia. Sebagai Gen Y kan. Akak nak tanya soalan sama jugalah seperti akak tanya pada Maizatul tadi. Okey, dalam kita ni dekat Malaysia ni kan banyak sangat part time ke side income yang boleh kita buat. Tapi mengapa dia jadi pilihan dan perlu ke Gen Y ni ada plan B? Oh ya, betul. Perlu sebab sekarang kos pun makin mahal. Jadi banyak je produk-produk yang viral kan dekat TikTok tu, yang ramai nak ikut. Tengok founder tiba-tiba boleh beli kereta besar, boleh beli apa-apa. So korang, saya pilih MW ni sebabnya saya bukan kalau Kak Mai tadi sebab viral. Tapi saya sebab saya nak try produk Nutrilite ni lah. Sebab berkesan. Saya makan Biosi ni sebab kulit saya berjerawat kan. Jadi saya try MW ni sebab berkesan. Jadi saya join lah MW ni daripada upline kesayangan saya ni. Kawan baik saya sendiri daripada kecil. Jadi saya memang sentiasa support apa yang dia buat, apa yang dia jual, saya memang support. Jadi ni bermula dari situlah. Sangat bagus support kawan. Lepas tu terus jatuh hati dan dapat nak income daripada tolong kawan je mula-mula. Okey. Mengapa selain daripada sebab ambil Biosi, konsum Biosi sebab tu ahli kan. Jadi kenapa ada tak sebelum ni Julia macam Maizatul sebelum ni dia ada beliau ada buat dropship kan. Jadi macam Julia sendiri ada buat bisnes lain tak sebelum ni? Tak ada sebab saya ni susah nak percaya. Saya ni susah nak percaya macam tiba-tiba je orang ni boleh up kan. Kita tak tahu daripada mana cerita A to Z ni. Saya ni susah nak percaya orang sikit. Sebab macam ya ke dia ni daripada sumber yang mana, macam mana perjalanan bisnes diorang berjalan. Kita risau kan daripada benda tu boleh jadi darah daging. Jadi
Saya ni susah nak percaya. Jadi saya memang kerja je lah. Kerja macam biasa. Cuma kalau ada orang member-member, sahabat-sahabat jual, saya memang belilah. Tapi yang upline saya ni, jual saya mula-mula dia cakap macam ni. Try lah dulu. Tak bayar-bayar pun tak apa. Tak bayar-bayar pun tak apa. Lepas tu pun try lah kan. Menjadilah. Ambil lah, jadikan aku ahli lah. Boleh lah aku menjual. Saya memang kalau macam tu terus laju je. Wow. Macam macam banyak je income kau. Aku nak join lah, ajar lah macam mana. Tak boleh jadi ni. Tiba-tiba ada banyak ni. Macam tu lah. Kalau Julia tak keberatan, boleh tak bagi tahu apa set yang Julia makan untuk tadi Julia cakap kan pasal berjerawat ambil Biosi kan? Adakah ambil Biosi satu ke ataupun ada set lain yang Julia konsum sekali? Julia ambil salmon omega dengan collagen. Wow. Sebab Biosi ni bukan saja untuk first memanglah perempuan nak kulit cantik, flawless tu kan. Tapi dia juga meningkatkan imunisasi badan jugalah kan. Sebab dulu juga selalu sesama. Ada juga kadang-kadang ada resdung tiba-tiba. So ambil Biosi ni pagi-pagi memang stop. Tak ada bersin-bersin apa semua, memang bagus lah. Biosi ni memang segini. Pernah juga try produk lain tapi macam lambat. So Nutrilite ni memang bagus. Wow. Salmon pun sama. Daripada Julia sendiri, alhamdulillah. Alhamdulillah makin baik, makin better, makin glowing. Tak payah pakai produk Mercury. Sorry tak payah pakai produk Mercury. Just amalkan Biosi from Nutrilite je lah. Bukan nanti kelas daripada Julia. Biosi, collagen dan juga salmon omega. Collagen tu untuk kita punya melambatkan anti penuaan lah macam tu. Betul, menambahkan anti penuaan. Kalau ada macam sakit-sakit saraf ke apa pun sangat bagus ambil collagen. Sebab ada kawan tanya collagen untuk apa kan. Okay. Satu lagi, macam soalan untuk Mai tadi. Kulit nampak shining. Tu nampak glowing lah sekarang Julia. Sebab dia amalkan 3 produk kita kan. Okay, macam soalan untuk Mai tadi. Okay, aku tanya dekat Julia jugalah. Dalam MW, Julia buat MW ni ada BY ke ataupun sekadar nak ikutkan upline? Ikut upline je ke ataupun ada BY sendiri? Adalah tengok upline. Wow. Baru ni nampaknya macam upline tu kasut rem kereta ya. Upline saya. Alamak, saya tu bagi tahu. Upline, alamak. Jadi saya BY biasalah budak muda kan nak ada aset sendiri. Walaupun saya kerja tapi saya nak ada aset sendiri apa semua untuk tolong family apa semua. Itulah nak nampakkan macam wow, Julia ni baru MBA tapi macam dah nampak ada duit lah. Kita nak biar macam hebatnya dia ni baru tak adalah lama sangat masuk MBA. Baru macam ni dah nampak impact ni macam tu. Saya ni tak nampak nak menunjuk tapi saya nak nampak orang nampak saya macam bergaya macam tu. Wow. Agak riak ya di situ kawan-kawan, sorry. Okay. Bila orang tengok kita, orang yakin dengan apa yang kita buat, orang akan follow kita. InsyaAllah. Tak salah, bukan riak tapi kita nak jadi contoh. Betul. Betul baik dia lah jadi contoh. Okay, satu lagi. Di soalan terakhir untuk Julia. Kita nak sharing produk apa malam ni? Okay. Produk saya yang daripada dulu sampai sekarang, Biosi. Terbaik. Okay, malam ni saya nak cerita banyak kelebihan, banyak manfaat pasal Biosi ni lah kan. Korang pun dah tahu manfaat benda viral. Ada yang cari benda ni, sorry lah, dekat drugstore. Saya macam, tak ada. Benda ni tak ada dekat drugstore, sorry. Benda ni, okay, Biosi ni kelebihan dia memang banyak. Nak kuatkan imunisasi badan,
Lepas tu meningkatkan imuniti badan, lepas tu membuangkan toksik dalam badan, lepas tu mencerahkan kulit, mengecutkan jerawat, memudahkan parut jerawat. Tak apalah, kadang pakai produk Mercury tu memanglah cepat, pantas, tapi masa yang akan datang tu, yang lama tu akan rosakkan tubuh badan kita. Kita pun tak nak badan, tak apalah kan, janji kulit bersih, tak ada sebarang produk Mercury. Okey, bantu menguatkan tulang dan gigi, bantu menguatkan gusi. Biosini juga dapat merangsang penghasilan kolagen dari dalam kulit. Kan bagus kita pakai barang-barang yang sihat, halal. Kita tahu penghasilan daripada mana, ladang mana kan. Okey. Semuanya baguslah. Semuanya baguslah. Okey. Siapa yang perlukan vitamin C ni? Individu yang keras sesama, batuk, demam, individu yang merokok. Lepas tu individu yang kurang dapat makanan yang berkhasiat. Jadi dalam BioC ni, dalam satu tablet BioC ni ada 7 biji oren, 6 biji limau gendang, 16 biji lemon dengan 5 mangkuk strawberry. Banyak tu, takkan korang sehari nak makan semua buah tu dalam masa sehari? Tak payah. Ambil je. Tak payah. Kenyang sangat tu, kenyang sangat. So just ambil sebiji, satu tablet lah maksudnya. Satu tablet je dah banyak kebaikan, kelebihan dan manfaat dia lah. Lepas tu penuh kandungan acerola. Paling penting nyaman dan mudah ditelan. Senang je nak ambil BioC ni kan. Yang paling best BioC ni sebab mencerahkan kulit. Memudahkan parut jerawat. Lah. Yang saya suka sangat dengan BioC ni daripada dulu sampai sekarang. Orang cakap kulit cantik. Biasalah pakai barang Amway. Amin. Tu je. Okey. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Julia. Nampak tak confident level dia? Biasa dengan dia. Yelah kan, orang jumpa kat TikTok cakap, barang ni ada kat drugstore ke? Tak ada, bukan. Lepas tu sekarang jangan beli dekat Shopee. Kita sarankan memang jangan belilah kan, sebab tak ada orang yang guide apa semua, so bahaya. So belilah dekat yang ABO yang ada sekarang ni. Itulah. Okey, betul kata Julia. Jangan beli dekat Shopee, jangan beli dekat tempat yang bukan asalnya lah. Cari Amway, cari kita punya shop, cari kita ABO. Ramai je ABO sekarang kan. Betul. Tahniah diucapkan kepada Julia di atas penerangan beliau. Betul Julia, kita jangan pakai barang Mercury untuk instant cantik tau. Sebab kita sekarang bukan nak kulit yang cantik, tapi kita nak kulit yang sihat. Kulit yang sihat dia berpanjangan. Tahniah Julia. Ramai yang cakap tahniah. Okey, boleh buat lambang api-api kepada Julia atas penerangan beliau, di atas kesudian beliau sharing pada kita untuk malam ni. Okey, terima kasih Julia. Okey, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, ada yang kasih api, dah kasih love lagi. Terima kasih Alia. Okey, alhamdulillah kita dengar 2 perkongsian yang sangat hebat pada hari ini. Okey, sekarang kita ke perkongsian terakhir. Kita tanpa membuang masa, saya menjemput upcoming silver producer Nadia. Dipersilakan. Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar Nat. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kak Umay apa khabar? Alhamdulillah bertambah sihat. Okey Nat. Boleh kenalkan diri dan juga barisan penajaan? Okey, boleh. Okey, assalamualaikum semua.
Saya nama diberi Fatin Nadia binti Abdul Malik. Family MW panggil saya Nat saja. Okey, barisan penajaan saya ditaja dalam bisnes MW yang hebat ini oleh upline kesayangan saya, bakal founder Platinum, Tamzurina Johari. Sefaya Siti Asmah Johari, sefaya Nur Mulik Johari, Emerald Emerald Encik Mazlan dan Puan Rabiin, dan juga mentor kesayangan kita semua, EDC Cikgu Ramli dan juga Puan Nurliza. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh bagi gambar diamond untuk barisan penajaan Nat yang sangat hebat. Okey, Nat. Oh, hai Nat bakal platinum. Oh ya. Amin, amin, amin. Okey, Nat. Seperti soalan untuk kedua speaker kita sebelum ni. Sebenarnya kita tahu Nat memang seorang yang bekerja kan. Jadi Nat pun Berhenti. kan? Ya. Saya baru berhenti. Wow, tahniah. Amin. Alhamdulillah. Ni lah tanya banyak soalan ni. Oh. Okey. Okey, sebagai Januai Nat kan Januai lagi. Yes. Mengapa perlu ada backup plan dan juga mengapa embrace sebagai pilihan Nat sebagai plan B? Mungkin sekarang jadi plan A lah kot kan? Selepas dah plan A. berhenti. Okey, Ya, boleh betul. cerita tak sikit? Okey. Kenapa Gen Y perlu ada plan B? Okey, Gen Y mesti kebanyakannya memang baru-baru bekerja kan. Jadi kenapa pilih MW? Sebab MW ni mudah je. Kita kena jadi user. Jadi dengan jadi user, kita guna, makan, pakai, kita share kebaikan, kita boleh dapat cashback dan juga pendapatan lah. So dengan hanya menjadi user, kita dapat pendapatan. So selepas tu kita adalah MW, kita tak perlu maintain. Jadi untuk kira-kira tak memberatkan lah Gen Y. Gen Y muda-muda lagi, tak perlulah nak buat bisnes yang beribu-ribu kan untuk keluar modal. Jadi dalam MW kita tak perlu maintain. Jadi bulan-bulan tu kita tiada kadar pembelian minimum untuk kekal menjadi ahli MW. Okey. Dan juga tiada kadar minimum untuk Gen Y mendapatkan pendapatan. Okey, seterusnya MW zero risiko. Bermaksud tak perlu keluar duit ribu-ribu, hanya melabur RM60 sahaja untuk menjadi MW business owner. So itu keluar RM60 dah jadi bos dalam bisnes diorang. Bisnes kita lah. So bisnes kita. Dia tak perlulah nak pinjam loan bagai kan. RM60 je. Tak ada masalah. Lepas tu tahun seterusnya kalau kita nak renew, hanya keluar RM20 je. Mampu je kan? Tak ada masalah sangat. Okey, sangat lengkap betul. Zero risiko. Itu yang banyak ramai Gen Y yang tertarik dengan Embrace sebab dia tak ada minimum purchase. Betul. Kalau you buat lebih, you dapat lebih. Kalau you tak buat bulan ni, tak dapat lah. Memang kita, bonus kita bergantung pada usaha kita kan. Betul, unlimited income. Unlimited income. Kalau kita bekerja terhadap company orang lain. Kalau dalam MW kita menjadi bos dalam bisnes kita sendiri. So kita bekerja keras, lagi banyaklah pendapatan kita dapat. So memang unlimited income. Betul. Akak setuju sangat dengan statement ni lah. Sebab unlimited income tu lah. Sebab bila kita lebih kita usaha, lebih lah kita dapat. Kalau you rasa malas bulan ni, MB tak akan call tanya, Nat kenapa tak buat bulan ni? MB tak pernah call kan? Betul. Yang paling call pun mungkin Kak Tam lah. Mungkin Kak Tam akan tanya. Itu memang semestinya kena call. Push factor untuk diri saya lah. Betul. Sebenarnya MB sendiri tak pernah call, tak pernah tanya pun. You nak buat, you buat. MB tak terjejas pun. Tapi MB pun tak pernah tanya. Kenapa you tak order bulan ni apa semua, MB tak akan tanya. Mungkin upline tu tanya pasal upline sayang. Upline nak kita pun berjaya dapat income macam dia. Okey. Terima kasih Nat. Tiada paksaan dalam MW sebenarnya. Nak buat ke, nak buat tak nak buat ke, terpulang pada diri kita sendirilah. Macam tu. Okey. Kak Tam WhatsApp je, tak call. Yelah WhatsApp bagi voice kan. Jadi dengar kan suara Kak Tam. Jadi kita bersemangat pagi-pagi tu. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Okey, Nat tadi cakap Nat dah berhenti kerja kan? Ya betul.
kenapa boleh berhenti kerja? Sebab orang selalu takut nak berhenti kerja hakiki tau. Sebab kerja hakiki ni kita punya gaji tu dah confirm ada. Tapi kenapa nak boleh cabar diri untuk berhenti kerja tu? Boleh cerita tak pada kawan-kawan? Okey, sebenarnya start saya masuk MW ni memang niat saya untuk berhenti kerja demi anak-anak sebab saya kerja retail, kerja shift. Jadi BY saya adalah anak-anak saya. Saya masuk MW, buat MW sebagai plan B masa tu pun sebab anak-anak. Maksudnya kerjaya saya selepas saya berhentilah, saya dah set mind macam tu. Tak sangka saya terberhenti awal sebabnya ada satu insiden yang berlaku iaitu pengasuh anak-anak saya yang selama 5 tahun dah jaga anak saya berhenti mengasuh start bulan ni. Jadi saya nak tak nak saya terpaksa send notice resign selama sebulan lah sebab syarikat bagi sebulan notice kan. Jadi dia beritahu bulan lepas. So saya memang kena bagi resign. Jadi ramai juga yang WhatsApp saya, jumpa saya depan-depan, lagi-lagi rakan sekerja saya lah. Diorang risau dengan keadaan saya sebenarnya sebab saya berhenti tanpa ada pekerjaan lain. Tapi saya bersyukur sangat sebab saya dah ada MW sebelum tu. Jadi kita sebenarnya bab kata Cikgu Molek selalu pesan buat MW semasa keadaan kita tidak memerlukan. Jadi saya bersyukurlah sebab ada MW sebagai plan B saya masa tu. Okey, ini sebagai salah satu contoh yang boleh kita ikut. Sebab Nat telah buat keputusan yang bijak yang mana telah ada backup plan sebelum dia memerlukan. Dan now walaupun beliau tak kerja, beliau ada income sendiri. Sangat-sangat berterima kasihlah kepada upline Nat. Sebab mereka memperkenalkan MW pada Nat kan. Wow. Betul. Akak yang dengar ni agak sangat teruja tau. Sebab akak memang suka tau bila seorang wanita, bukan nak kata wanita yang bekerja tu tak bagus, tapi bukan. Cuma bila wanita ni duduk rumah tapi ada pendapatan sendiri. Sangat best sebenarnya. Walaupun dah berhenti, kita still ada slip gaji. Kalau bezanya dulu ada 2 slip gaji, sekarang ada slip gaji juga. Kita bukannya berhenti kerja tapi kita tukar kerjaya sebenarnya. Tukar kerjaya, ya betul. Okey. Jadi kiranya untuk buat MW, Big Y Nat adalah anak-anak lah. Anak-anak adalah Big Y yang paling besar lah dalam sebab apa Nat menceburi diri dalam bidang MW ni kan. Okey. Sekarang boleh tak, dalam MW kan ada banyak kan produk, lebih 800 produk ada. Jadi antara 800 produk tu kan, produk apa yang Nat rasa Nat paling suka? Okey, biasa kita perempuan kan memang suka nak cantik-cantik kan. So semestinya memang artistry lah. Tapi hari ini saya hanya nak fokus satu produk je iaitu smoothing toner hydrating skin nutrition. Yang ini. Okey, kenapa saya nak fokus nak share untuk toner? Sebab kalau cleanser, kita memang hari-hari guna cleanser. Tapi ramai yang lupa toner adalah salah satu penjagaan yang penting juga. Tak boleh skip. Okay, kalau dalam urutan penjagaan wajah, toner ni adalah step kedua. So, dalam kenapa perlu toner? Sebab toner ni fungsinya adalah untuk menanggal sisa-sisa kotoran selepas kita cuci. Kadang-kadang kalau kita cuci ni tak semua kotoran kita tanggalkan, kotoran kat muka tu tanggal. Jadi toner ni macam backup untuk tanggalkan sisa-sisa kotoran lah. Okay. Kedua ialah menyeimbangkan pH, menyeimbangkan kembali pH kulit. Okay. Kenapa saya pilih artistry? Smoothing toner ni? Sebab main ingredient dia ada 3 main ingredient lah. Yang pertama adalah Nutrilite biji chia putih. Macam saya rasa bangga lah sebab kita guna skin nutrition ni, dia punya kandungan adalah kita ada ladang sendiri, tanam sendiri. Sebab tu dia ada tulis vegan dekat belakang ni, sebabnya memang sepenuhnya tumbuhan. Tumbuhan yang ditanam di ladang Nutrilite. So memang sangat best dan bagus lah. Okey. Biji chia putih ni semua orang tahulah, saya rasa kuasa biji chia putih ni adalah dia anti keradangan. Okey. Okay, dia anti keradangan, tinggi protein dan juga ada asid lemak lah. So dia anti penuaan. Dia bagus
untuk kulit normal ke kering. Biasanya kalau umur-umur macam saya dalam 30 lebih kan, dia dah mula kering tau. Jadi kita dah start fasa penuaan pramatang. Jadi jadi toner ni dalam tu ada biji chia putih, baguslah untuk anti penuaan dari peringkat awal lah. So ada kandungan yang kedua juga ada prebiotik. Bukan dalam suplemen je ada prebiotik. Dalam kita punya skincare pun ada prebiotik. Hebat tak hebat? Twisty skin ni, skin nutrition ni. Prebiotik tu, prebiotik tu dia boleh bagi jaga kita punya skin barrier. So kalau kulit kita punya skin barrier tu kuat, so apa-apa bakteria yang cuba untuk tembus dalam kita punya kulit tu dia boleh lawan balik lah. Jadi tu yang jadi kekal cantik, kekal muda, remaja gitu. Macam tu lah. Jadi penting skin barrier kulit tu kuat, perlu kuat lah. Maksudnya kalau skin barrier kuat, kulit kita jadi kuat, apa-apa bakteria yang nak singgah, bakteria jerawat ke, alahan ke, gatal-gatal ke, dia boleh lawan semula. Okey, kandungan yang ketiga adalah licorice. Licorice ni dia boleh calm kita punya skin. Jadi kita pakai, kalau kita pakai ni, dia rasa lembut je. Biasa kalau kita cuci muka kan kita rasa tegang je kan kulit. Jadi kalau kita pakai toner ni, kita letak sikit je dekat kita punya kapas. Kita punya kapas, kita just daripada dalam keluar. Dalam keluar. Lembut je. Bau pun sedap. Jadi kita rasa macam kulit kita tenang, kita pun rasa tenang je. Jadi tak adalah rasa tegang. Satu lagi kalau kita pakai produk luar yang banyak mercury kan. Ada pernah sekali lah saya sebelum ni terpakai toner yang produk banyak mercury. Nak jadikan cerita, toner tu tertumpah dekat span, berlubang. Bayangkan kulit kita yang senipis kulit bawang ni nak tahan berlubang span yang keras tu pun boleh berlubang. Apa lagi kulit takut kan? Kulit kita yang senipis kulit bawang. Jadi pentingnya guna skincare yang natural, organik macam ni. Daripada itulah saya ada kesedaran untuk tukar kepada produk-produk natural. Bukan hanya skincare, banyak sebenarnya barang-barang dalam rumah kita. Wow, akak yang dengar ni pun macam takut. Oh, span sampai berlubang. Betul. Berlubang. Wah, jadi betul kata Nat, memang kita kena menitik beratkan sebenarnya skincare yang Betul. khusus lah. Skincare kena pakai yang betul-betul organik, betul-betul natural. Dan yang paling macam kita patut rasa bangga, kita punya skincare bukan saja ada biji chia putih tadi. Ada prebiotik lagi Wow. Bukan dalam mulut je kita boleh makan dalam badan kita. Muka kulit pun perlukan prebiotik untuk kekal muda, kekal cantik, glowing macam tu. Kan. Itulah baru macam alhamdulillah. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada berapa orang? 133 orang yang berada di Zoom pada hari ini. Nampak kita dapat belajar sesuatu yang sangat baru yang mungkin ada ramai yang dah tahu, tapi mungkin ada yang baru tahu yang mana kita punya skin nutrition, dalam kita punya skincare bukan hanya skincare semata-mata, ada nutrisi, ada prebiotik, ada biji chia putih, banyak rupanya formula-formula baru yang dimasukkan dalam kita punya skincare. Wow. Okey Nat. Rasanya ada tak kawan-kawan ada soalan-soalan tak nak tanya pada kita punya ketiga-tiga presenter sebelum kita pass pada EDC. Sekejap Okey, ada tak kawan-kawan nak tanya soalan boleh tanya. Okey, sementara tu boleh tekan lambang api di ruangan komen sebagai tanda terima kasih dan tepuk tangan kita pada Nat. Sangat terperinci penjelasan Nat pada malam ni. Okey. Okey Nat. Okey, terima kasih Kak Umay. Okey, sama-sama. Terima kasih kembali Nat. Alright, alhamdulillah. Ketiga-tiga presenter telah pun memberi sharing yang sangat hebat, yang sangat best. Kita dapat banyak sangat ilmu baru. Kita dapat tahu mengapa Gen Y perlukan backup plan. Selama ni kita ingat Gen Y hanya nak duit
sikit-sikit cukuplah kan. Tapi sebenarnya Gen Y lagi perlukan backup plan dengan keadaan ekonomi yang tak menentu sekarang ni kan. Okey, alhamdulillah kita telah pun di penghujung majlis kita. Tak lengkap rasanya majlis ini kalau kita tak dengar kata-kata motivasi, kata-kata semangat daripada EDC kita. Jadi dengan ini saya menjemput EDC Cikgu Ramli. Silakan. Assalamualaikum. Apa khabar? All the future diamond. Tahniah kepada hos kita yang dah dapat mengendalikan perjumpaan ini dengan cukup bagus, dengan cukup harmoni. Dan tahniah juga kepada all the tiga orang anak muda, Julia, Nadia dan Maizatul. Fantastic. Anda sudah mula berani berkongsi, berani berada depan khalayak ramai. Inilah sebenarnya peluang untuk anda belajar, peluang untuk anda memperbaiki lagi, peluang untuk anda meningkatkan lagi keupayaan anda, kebolehan anda untuk menjadi pemimpin. Dan tadi hari ini kita tajuk kita Gen Y. Jadi kadang-kadang orang tanya, apa tu Gen Y kan? Gen Y ini adalah mereka yang lahir daripada tahun 1980 hingga 1965. Itu dipanggil golongan Gen Y atau kita panggil millennial sekarang, millennial atau Gen millennial. Dan mereka ini lahir dalam satu keadaan di mana mereka ini menjadi digital native. Maksudnya macam kehidupan mereka lebih kepada pendedahan penggunaan digital. Itu mereka. Jadi kehidupan mereka, jadi mereka dah didedahkan dengan digital. Jadi mereka menggunakan media sosial sebagai satu perantaraan dalam kehidupan mereka. Itulah kita panggil Gen Y. Dan hari ini, itu sebab hari ini kalau kita dulu untuk kita kata belajar rajin-rajin, dapat kerja, masuk universiti, dapat pendapatan besar, hari ini Gen Y kebanyakannya tak dapat terima. Sebab apa? Ada yang SPM je. Yang ada SPM je hari ini, income dah 10,000. Jadi influencer contohnya. Mereka terlibat dengan jadi dropship contohnya. Tak perlu belajar tinggi, dapat master, dapat degree. Jadi itu sebab hari ini kita berlaku konflik. Dan even pun sekarang kita punya Kementerian Pelajaran pun dah buat hari ini. Tak ada peperiksaan. UPSR tak ada periksa, PMR pun dah tak ada periksa. Tak lagi SPM pun tak ada periksa. Sijil petinggi persekolahan pun mungkin tak ada periksa. Sebab peperiksaan dah tak perlu lagi dalam keadaan sekarang ini. Jadi mereka ada cara peperiksaan tak macam kita dulu. Struggle dan dapat A. Hari ini kita tengok senang-senang mereka dapat A. Maksudnya tak macam kita dulu. Waktu itu struggle. 80 pun belum A lagi dulu. Masa kita exam. Sebab competition tinggi. Belajar sebanyak nak belajar. Tapi sekarang kebanyakan golongan ini mereka bukan tak nak belajar. Mereka dah tak dapat menerima bahawa pembelajaran sebagai satu sistem, satu idea untuk memberi masa depan, jaminan masa depan. Sebab apa? Mereka lihat kawan-kawan mereka yang graduate architect, yang graduate dalam bidang perubatan, yang graduate dalam bidang surveyor. Mereka kebanyakan rata-rata hari tidak ada pekerjaan. Jadi mereka hari ini melonjak dalam fikiran mereka, dalam hati bunga mereka. Apa yang mereka hendak? Itu sebab hari ini peranan kita all the ABO belajar mengenal pasti apa yang dikehendaki oleh Gen Y ini. Dan Gen Y ini kebanyakan dia sering ingin tahu. Jadi kalau kita cerita pasal MW, dia banyak tanya, banyak soal. Itu kadang-kadang kita sebagai ABO yang tidak berilmu, apa le budak-budak ni banyak no soal, nak berniaga le, nak masuk le, banyak no tanya. Tak boleh. Memang itu generasi mereka. Mereka ni bersuka bertanya, banyak pertanyaan. Jadi kita sebagai pemimpin, sebagai leaders yang nak berjaya, kita mesti melengkapkan ilmu. Sebab untuk berjaya dalam bisnes ini, tiada ilmu setakat tu je lah anda ada. Jadi sebab kalau anda nak berjaya daripada satu level ke satu level, dari satu peringkat ke satu peringkat, anda kena timbul ilmu. Lagi besar anda nak capai peringkatan, lagi banyak ilmu anda kena gali. Tapi kadang-kadang ramai silap. Dia kata saya dah ada ilmu dah. Sekarang saya pun dah ada PIN dah. Jadi saya tak perlu nak belajar-belajar.
saya dah pandai. Tak boleh. Sebab ilmu diploma, ilmu sijil, ilmu diploma, ilmu degree, ilmu PhD, sama? Tak sama. Belajar tu juga. Matematik SPM, matematik SRP, matematik SPM, matematik diploma, matematik masa ijazah, matematik masa master, matematik buat PhD. Nama dia matematik, tapi soal tak sama. Itu sebab hari ini kalau anda nak berjaya dalam MBA, anda dah capai apa PIN pun, anda nak tingkatkan PIN anda kumpulkan masa lebih banyak belajar, timba gali ilmu. Itu sebab cikgu menasihatkan kawan-kawan ni, adik-adik Gen Y hari ini, cikgu teruja betul sebab cikgu lihat hari ini kumpulan deadline Gen Y nya dah mula berani ketengahkan diri, dah berani bercakap, dah berani buka Facebook, dah berani tunjukkan promotion dia, dah berani. Jadi is good. Ini satu natijah yang cikgu rasa sangat teruja lihat kumpulan deadline dah mula dah. Dan cikgu percaya dan yakin pada tahun 2022-2023 ini akan lahir ramai Gen Y kita akan capai platinum. Capai dan capai. Itu memang cikgu sangat yakin. Sebab selepas ini kita akan buat program Gen Y yang kita akan pilih. Kita tak semua Gen Y kita ambil. Gen Y yang serius nak memilih ini sebagai satu kerjaya, kita akan pilih mereka dan kita akan guide close. Macam sekarang pelajar sekolah kan, ada pelajar sekolah kan, pelajar sekolah kebangsaan dia lepas pesa UPSR dulu dia masuk sekolah menengah biasa, ada kan? Sekolah menengah asrama penuh, ada kan? Sekolah menengah alam syah, macam tu kan? Jadi sekolahnya sama, pelajarnya sama, tapi tempat sekolah itu tak sama, cara mereka mendidik anak murid. Jadi itu sebab cikgu hari ini dah fikirkan bahawa it's a time for deadline team untuk membimbing seberapa ramai Gen Y kita untuk menjadi leaders dalam perniagaan MBA yang hebat ini. Jadi itu sebab hari ini ibu bapa yang ada anak-anak Gen Y, yang ada anak muda lepasan umur 18 tahun, 18 tahun, bukakan akaun MBA. Mula dedahkan mereka, bukan suruh buat MBA, dedahkan, nampakkan, datang join perjumpaan dulu biar dia ada feeling about this business. Bila dia feeling, dia ada keyakinan, dia become crazy. Sebab apa? Anda lihat hari ini ramai dah anak-anak muda Gen Y yang berjaya dalam bisnes MBA sendiri. Anda buka TikTok, anda lihat ramai anak-anak muda hari ini, tengok berTikTok dengan gunakan platform TikTok mereka hari ini membina satu nama untuk mendedahkan yang mereka ini sedang membuat satu bisnes yang sangat unik. Jadi peluang untuk Gen Y, ambil rebut ini. Jadi sebelum rebut ini, cikgu perlu peringatkan sedikit. Bisnes ini adalah satu proses. Dia bukan hari ini masuk, bulan depan terus 9%, bulan depan bisa jadi diamond, bulan depan tak. Dia adalah satu proses. Bermaksud kita akan lalui proses itu. Penolakan, orang tak terima, orang cakap itu. Itu proses. Dan kita setiap proses itu yang kita lalui, kita lihat itu adalah sebagai pembangkit untuk kejayaan kita. Maksudnya lagi banyak challenge yang kita dapat, ingat kita sudah dekat. Kita sudah sampai nak berjaya. Kalau halangan 2-3 tu bermaksud anda boleh jumpa 2-3 orang. Tapi kalau anda ada 1000 halangan, apa maksud dia? Anda dah jumpa 1000 muka. 1000 orang anda dah jumpa. Dan 1000 orang anda jumpa, takkan tak ada 100 orang yang akan bersama-sama anda. Itu maksud cikgu. Maksudnya lagi ramai anda jumpa orang, lagi banyak anda tunjukkan plan, lagi anda banyak tunjukkan produk, lagi banyak anda buat demo, lagi banyak anda keluarkan dalam Facebook, dalam Instagram, dalam media mana sekalipun, anda akan lihat anda mula menjual diri anda ke depan khalayak media untuk mereka tengok-tengok, memang betul. Si Nadia ni bagus betul lah. Tengok Facebook dia cantik, gambar dia, penerangan dia bagus. Kalau dia jual listinik, besok dia pun. Itu sebab hari ini peranan kita hari ini digunakan media ni bukan untuk menjual barang.
media ini untuk membina platform, nak mengintroducekan diri anda sebagai salah seorang yang aktif dalam perniagaan. Sebab satu hari nanti mereka akan cari orang yang aktif. Mereka akan cari leaders yang hebat. Sebab mereka kan hari 18 tahun, tahun depan keluar lagi 18 tahun, tahun depan ada lagi 18 tahun, tahun depan lagi ada 18 tahun, 18 tahun tak akan habis. Sebab setiap tahun kita ada 500,000 minimum prospek. Bermaksud setiap tahun rakyat Malaysia ni beranak 0,5 juta. Setahun. Setakat yang dari sekarang ni masa PKP lagi ramai yang beranak. Jadi 500,000 bayi lahir setiap tahun. Bermaksud setiap tahun ada anggaran kita lebih dari 500,000 yang berumur 18 tahun. Ramai sikit. Ramai kan? Itu soal ini anda kena lihat prospek ini. Prospek ini yang anda lihat. Agar mereka adalah calon-calon untuk diamond anda. Calon-calon untuk silver producer anda. Jadi anda kena keluar, dapatkan mereka, jumpa mereka, terang, beri penerangan. Bukan duduk dekat rumah, diam-diam tak sekarang dah tak ada lagi tidak ada lagi PKP. Keluar jalan cari. Mungkin anda ada saudara kat rumah, pergi rumah. Macam dulu kami dengan buat bisnes MBA, orang lama-lama. MBA ini sebenarnya kena buat sebahagiannya untuk membina organisasi anda, untuk membina anda memang ikut cara Rich NJ. You must touch the people. You must see the people. Dia tak boleh dekat Facebook ni ataupun dia jom jadi pemimpin aku. Tak ada, dia tak akan berlaku. Dekat Facebook tu kena sign up, okey boleh. Untuk order barang, okey. Tapi untuk jadi pemimpin, you have to sit down. You as a leaders have to brought up them untuk jadi pemimpin. Itu sebab Cikgu cakap, memang betul hari ini kita ada media, tapi kita kena faham, kita tidak boleh bergantung kepada media untuk membina kepimpinan, untuk membina leadership dalam organisasi kita. Itu anda kena ingat. Jadi bermaksud hari ini, kita start. Dan cikgu dah mulakan. Jadi besok hari Jumaat, insya-Allah malam, cikgu akan bagi satu topik yang cikgu rasa mungkin akan menyuntik semangat 18 center. Di semua 18 center yang berada di Johor dan seangkatannya lah yang dekat. Besok malam cikgu akan sharekan bagaimana anda nak melihat prospek MW ini dari sudut pandangan masa depan. Jadi cikgu akan sharekan topik ini supaya anda bersedia untuk menerima lebih ramai ABO. Sebab kita kena ingat, bisnes ini bisnes member. Anda nak berjaya silver producer, anda sekurang-kurang mesti ada 100 ABO aktif. Jadi anda cek balik. Anda cek balik berapa ABO anda yang aktif. Baru 10 orang. Anda nak beri silver producer, dek minta ampun, dek. Minta ampun, minta maaf. At least anda ada 100 orang ABO yang aktif untuk capai 21%. Cikgu akan sharekan tajuk ini nanti kepada leaders anda 18%. Itu sebab hari ini anda kena duduk belajar mainkan pelan pemasaran. Mainkan menceritakan tentang potensi pelan ini. Bukan setakat ilmu je, pelan ini. Pelan yang dalamnya ada sesuatu yang orang luar tak tahu. Kalau anda tak terangkan, bukan setakat dapat untung runcit, dapat bonus, dapat pension, tetapi ada satu dalam pelan itu yang memang ramai orang profesional, ramai orang keluar memang berminat kalau anda share kan. Jadi all the leaders jadi dan cikgu pun akan mulakan. Jadi hari Ahad malam, cikgu pula akan jumpa all the leaders di Pasir Gudang. Semua perkenalkan di Pasir Gudang, kita berkumpul di Pasir Gudang, kita dah mulakan, dan cikgu dah mulakan. Jadi all the leaders sekarang, you nak bina bisnes ni, you kena ingat, you as a leaders, you nak bina tim you. Jadi kena ingat, kadang-kadang ada orang tanya cikgu, kenapa tim saya tak gerak? Kenapa tim saya macam semut dah, macam tak bergerak lah cikgu.
Macam-macam saya dah buat. Saya dah hantar Facebook dah, saya dah hantar WhatsApp group dah, saya dah hantar macam-macam. Tapi macam macam senau je, tak ada jawapan lagi. Tak ada bukti. Kenapa? Bukan salah mereka, salah kita. Anda kena ingat salah kita. Manusia ini dek minta maaf cakap. Tak lama kemudian dia akan tinggalkan anda. Tak percaya? Anda dengar cakap cikgu? Hari ini itu prospek anda, itu downline anda hari ini. Kalau itu cara anda buat, tidak mustahil. Mereka akan tinggalkan anda. Kita dah ada ABO. Tapi ramai di kalangan kita minta ABO itu tinggalkan kita. Sebab mereka tidak ada rangsangan, mereka tidak dapat motivation, mereka tak dapat touching daripada anda. Itu sebab hari ini anda kena faham. Itu sebab cikgu cakap dengan anda, all the leaders, do more training. Mereka tu dah masuk ABO. Mereka dah tahu vitamin, mereka tekan Google keluar vitamin C. Mereka bukan nak tu. Mereka hati-hati. Macam mana nak buat ibu ini yang dapat income macam Tera tu, dapat income macam Asmah tu. Ibu. Jadi dia nak tu, tapi anda hantar barang, hantar jumlah meeting, anda kena jumpa dia personally. Itu sebab hari ini anda nak kenal pasti siapa yang anda nak kena jumpakan dulu. Siapa yang anda nak jumpa kemudian, atau siapa yang anda nak keep dia sebagai kita punya ABO ataupun ABC sebagai pemain simpanan. Kita kan main bola sepak. Dan pemain bola sepak kita ada pemain utama, 11 orang pemain utama, betul? Jadi siapa 11 pemain utama ini? Ini yang anda kena belajar, kena pasti pemain utama ini. Pemain utama inilah yang anda nak bina supaya dia boleh main game, golkan bola. Tapi kadang-kadang pemain tu ada injured. Kita perlukan pemain simpanan. Ada 3 pemain simpanan untuk sedia dalam menamatkan permainan itu, masa permainan itu. So, MW serupa dia. MW is a game. Esok ramai orang ambil MW sebagai permainan suka-suka. Saya kalau dapat sibuk jadilah. Kalau dapat jadilah. Kalau tak apa pun tak apa. Jadi anda buat macam tu, apa yang berlaku? Whole the organisation anda tengok. Jadi dia kata, dia pun tak yakin dengan MW. Sebab apa? Anda menunjukkan ketidakupayaan anda untuk meyakinkan ABO. Itu sebab cikgu nak all the leaders, you have changed the perception. Sebab cikgu nak, insya-Allah selepas ni cikgu nak all the leaders change. Ubah. Faham? Sebab Gen Y ramai masuk hari ni. Gen Y nak berjaya. Dia nak cari pemimpin. Dia nak jadi pengikut peringkat awal. Siapa yang nak memimpin? Tapi kalau anda jadi leaders, anda tidak ambil berat tentang Gen Y ini, mereka kata, habis dah. Lepas cukup setahun, mereka hilang. Anda cari dia, telefon pun tak angkat. Dia dah. Lepas 2 tahun, 3 tahun, dia masuk MW pula. Tapi dengan kumpulan lain. Lepas tu dia buat. Anda marah orang. Lu mengaku buat, tak nak buat. Dengan orang pun kau buat. Bukan begitu. Bukan begitu. Salah kita. Sebab saya nak anda hari ini pastikan yang dah sign up. Buatkan satu program. Jadi insyaAllah ni cikgu akan cerita, tak paling panjang malam ni, cerita lebar, panjang lebar malam ni cerita. Tapi setidak-tidaknya cikgu nakkan all the malam ni millennial meeting kita. Tapi ramai juga yang bukan Gen Y, tapi bagus sebenarnya. Anda belajar sebab anda ada anak. Dan anda nak suntik semangat supaya anda juga boleh berjaya dalam bisnes ini. Itu harapan mak bapak. Anda ada lihat bukti dah. Ini bukti nyata. Pengedar MW seperti Tajwin Aznul, Double Diamond. Abang Tajwin dah arwah. Alfred Hendrop dan astagfirullahaladzim, siapa namanya? Hamidah. Alfred Hendrop dah meninggal. Tinggalkan bisnes kepada anak dia. Rosminah binti Barin sudah meninggal. Tinggalkan bisnes pada anak dia. Chan Boyok dah meninggal. Tinggalkan bisnes ini kepada abang dan kakak dia. Apa lagi bukti yang anda buat ini tak serius? Kenapa? Jadi
boleh beri kat catatan. Kenapa anda buat business tak serius? Boleh bakat dekat mana? Boleh buat kat chat. Dekat chat ada. Siapa boleh beri? Kenapa agak-agak kita buat bisnes tak serius? Chatting sikit yang cikgu. Cikgu nak tengok. Boleh? Umay. Dekat Umay siapa yang ada ni? Siapa ni? Okey. Nak dekat catatan tengok siapa dekat yang apa? Yang nak tahu cikgu. Kenapa? Tak ada big Y. Ainatun tiada big Y. Lagi? Saya hilang kekuatan. Anas Sadarul. Okey, bagus. Sebenarnya ni benda betul tau. Tapi anda keeps dia. Kenapa? Sebab upline anda tak tahu tu masalah anda. Jadi semua upline, you must sit down with your ABO. Kita nak kenal pasti apa yang challenge yang mereka ada. Sebab tugas kita sebagai upline, tugas kita sebagai leaders bukan nak kejar duit. Tugas kita adalah nak nak membimbing ABO kita. Yang bila dia start buat MBA macam gitu. Bila start dia masuk MBA rumah, ingat tak? Tak MBA tak ada masalah. Masa tak masuk MBA tak ada masalah. Suami isteri relax. Malam-malam Jombang makan. Jombang kita tengok wayang. Tak ada masalah. Macam normal je. Tapi bila buat MBA, macam-macam masalah timbul. Setuju? Setuju tak? Nah, orang selama ni tak ada orang datang rumah. Ni orang datang rumah bawa kowe, orang datang rumah buat dulang, orang rumah buat tudung. Dulu masa aku tak buat MBA, tak ada seorang pun datang. Dia kata. Tapi bila start buat MBA, macam-macam orang datang. Jadi itu cabaran dia. Dia tak ada kekuatan. Orang ajak tudung dia pun masuk, orang ajak masuk kowe pun dia masuk, orang datang pun tepoe pun dia semua masuk. Jadi cuma satu dia nak buat. Sebab itu cabaran dia. Jadi kita sebagai leaders kena pasti ni. Jadi insyaAllah. Apa lagi? Setuju apa dia? Tak pergi. Apa lagi dia? Apa lagi? Asyik bertangguh edisi. Okey, bagus. Saya guna. Itu sebab semalam cikgu beritahu anda yang minggu lepas meeting, minggu Selasa meeting, cikgu beritahu. Tuliskan segala cabaran anda. Tapi setakat ini minta maaf, ampun, ikhlas cikgu cakap, cikgu tak terima pun apa-apa cabaran daripada pegedar-pegedar saya. Saya tunggu juga pasal saya tanyakan apakah cabaran-cabaran anda, tuliskan cabaran-cabaran anda dan hantar kepada upline anda dan hantar kepada EDC. Tapi setakat ini EDC belum terima. Mungkin WhatsApp EDC dah macam boleh dah hilang nombor katnya. Mungkin nanti cikgu nak beritahu lah macam Puan boleh beritahu tadi, EDC nak tukar nombor pasal nombor 019 EDC tu dah kena scam, dah tak boleh pakai. Mungkin tu katnya. Jadi tak ada masuk maklumat. Asyik bertangguh. Saya hilang kekuatan. Saya bertangguh. Apa lagi ni? Apa lagi? Selalu banyak alasan. Kurang keyakinan. Banyak alasan. Ya, silu. Selalu banyak alasan. Tak yakin. Siapa nak ubat dia? Itu sahaja cikgu nak tahu penyakitnya. Bila tak dapat terima penyakitnya, macam orang datang jumpa satu orang, makcik sakit apa? Makcik tengok macam lemah-lemah tu. Makcik ni kurang darah. Oh, saya ingat tadi makcik lemah ni kerana kurang kalsium. Makcik ni kurang air rupanya. Macam itulah. Pasal makcik tu beritahu masalah dia. Tapi kalau anda terus terang makcik lemah, makcik makan kalsium makcik. Makan kalsium makcik sihat. Makcik makan kalsium 2-3 hari. Makan 2 bulan tak sihat-sihat. Makcik tu bukan kurang kalsium. Makcik tu kurang iron, folik. Begitu juga dalam bisnes. Kita tak tahu apa cabaran yang ABO ada. Jadi tu cikgu nak all the ABO, kalau anda serius nak bina bisnes ini, anda kena pelan-pelan. Orang Jawa kata alon-alon, selesaikan cabaran itu. Setiap orang semua ada cabaran. Bohong. Anda tanya siapa saja yang buat mula MBA, semua hadapi cabaran. Kak Liza ada cabaran, cikgu ada cabaran, cikgu Arifin ada cabaran, Ros Melawati ada kunjumah, semua ada cabaran. Cabaran itu berbeza-beza. Tapi mereka yang boleh handlekan cabaran itu, mereka akan ada di puncak kejayaan. Jadi itu sebab cikgu nakkan apa cabaran tu. Jadi sekali lagi cikgu peringatkanlah sebelum cikgu tak nak buat rawatan. Cikgu sebenarnya nak buat rawatan ni sebab ni rawat dalam masa 15 bulan ni cikgu nak buat rawatan
rawatan apa yang anda lalui macam ni tadilah, kurang keyakinan cikgu, takut nak mencuba cikgu, banyak alasan, ia selalu buat banyak alasan, mencari-cari keserasian, kefahaman dan terus hilang tumpuan. Banyak rupanya saya terus melangkahi risiko. Syarul, okey, alhamdulillah. Okey. Jadi cikgu nak anda tuliskan balik semua tuliskan. Dan hantar kepada upline anda, hantar kepada platinum anda, dan hantar kepada edisi. Dia banyak pun tak. Sebab bila hantar tu edisi nampaklah, oh ini Saiful lah. Jadi aku tahulah siapa Saiful. Dia serius tak serius. Oh ini normal lah. Oh normal lah ni. Tengok serius. Jadi kita tahulah. Jadi kita nak pilih untuk jadi pemain kita. Sebab kita buat bisnes ini permainan, ini game. Jadi kalau orang tu yang memang tak mau nak jadi pemain utama kita pilih dan dia tendang gol sendiri. Faham? Dia tendang gol sendiri. Jadi tak gol, tak kita 100%. Asal tak kita 100%? Asyik 3% pounder, 12% pounder. Television tak pergi juga. Rupa dia tendang gol sendiri. Dapat bola dia tendang gol, bukan tendang ke depan. Inilah yang banyak berlaku pada ABO kita. Mereka kata mereka buat MBA. Saya buat je, saya buat. Tapi kalau duduk betul-betul, berapa jam dia buat MBA? Berapa jam dia buat MBA? Tadi 20 minit pergi rumah kawan, kawan tak ada. 20 minit cikgu saya buat MBA. Pergi rumah kawan, kawan tak ada. Saya buat MBA lah. Cikgu buat MBA bukan macam tu. Cikgu buat MBA dulu. Dan kalau petang tu pukul 4 petang keluar, sampai 10 malam, 12 malam. Baru selesaikan MBA saya. Jadi jangan heran cikgu berjaya. Sebab buat MBA berjaya ni, anda kena buat MBA gila-gila. Anda kena buat MBA gila-gila. Baru anda dapat hasil yang gila-gila dan hasil yang hebat. Hasil yang besar. Tapi kalau anda buat MBA seciput, 1 hari 1 jam, cerita MBA. Cerita pula dengan 2 downline. Downline ada 2 downline tu cerita 2 bulan. Pun tak order barang lagi. Itu sebab anda kena cerita dengan prospek baru. Jadi insya-Allah lepas program ni nanti cikgu akan lihat ramai pemimpin-pemimpin akan dapat mengenal pasti apa yang cabaran ABO mereka dan nak bantu. Jadi cikgu nak bantu sebab cikgu dah apply di 100 platinum tu. Jadi cikgu nak akanlah seorang ada 100 orang ni soalan. Jadi dapatlah cikgu kenal pasti 100 orang ni. Tapi setakat ni belum terima lagi lah. Mungkin dalam proses tak menaik. Okay, tapi tak apa. Tapi insyaAllah mudah-mudahan. Sebab anda tahu tak? Kita buat berniaga ni macam kenderaan. Kita naik kenderaan, kita ada starting, kita ada minyak. Kalau minyak sikit, kita start kenderaan, dia tak pergi jauh. Mungkin contoh kita isi minyak, suku. Kita naik motor atau naik kereta lah. Kita beri seorang, kita isi minyak suku, isi minyak RM20. Tekan minyak sampai hitam, mati. Tapi kalau kita isi minyak penuh, pergi Kuala Lumpur, balik Kuala Lumpur pun boleh. Boleh faham tak maksud dia? Jadi itu sebab buat MBA macam tu lah. So buat MBA ni, impian anda adalah minyak. Jadi kalau impian anda kecil, itulah dia. Ini yang timbul tak yakin, yang timbul jadi cabaran, yang timbul pasal balik isi minyak sikit sampai ke hitam dah berhenti. Alamak, minyak habis pula. Jadi impian kecil. Impian ni macam minyak. Tapi kalau anda isi minyak full anda pergi Kuala Lumpur, balik ke Keluang, masih ada minyak lagi. Sebab impian anda besar. Itu sebab buat MBA ni kena ada impian. Besarkan impian anda. Apa big why anda. Jangan tengok keliling, jangan tengok belakang, jangan tengok depan. Jangan tengok kiri dan kanan. Tuliskan apa impian anda. Dan beritahu impian ini kepada upline anda. Beritahu impian ini kepada platinum anda. Beritahu impian ini kepada anda punya mentor. Sebab penting. Sebab mentor tahu ini orang memang nak masuk pertandingan bola sepak Piala Dunia. Wah, yang ini main bola sepak Piala Kampung. Kita main bola sepak juga, tapi kita nak hantarlah. Wah, kita dah tim sekarang ni. Wah, kita pun dapat tawaran pertandingan bola sepak. Ini bola sepak untuk kampung.
Yang kalau impian besar, kita suruh main kat kampung, habislah nanti orang kampung, dia belasah. Gol, 100 gol. Jadi orang yang main bola sepak untuk pertandingan antarabangsa ni, kita main pertandingan antarabangsa lawan Brazil lah contohnya gitu. Jadi kita kena pilih pemain. Tapi kalau pemain bola sepak kita, oh dia ni layak untuk main kat kampung, yang kaki ayam tu, dia main bola sepak secara kaki ayam kat kampung. Inilah pengedar MW. Itu sebab pengedar MW ni kita kena faham dek. Semua orang masuk MW. Semua orang makan di komplek, makan double egg. Semua pakai deodorant. Tapi impian berapa besar. Jadi itu sebab hari ini saya nak all the ABO. Besarkan impian anda. Belajar besarkan impian anda. Anda akan lihat, anda akan start kenderaan anda non-stop. Macam cikgu dan Kak Liza tadi. Kita buat MBA non-stop. Pagi, petang, siang, malam. Sebab kita dah nampak impian kita makin dekat, makin dekat, makin dekat. Akhirnya kita capai diamond pada tahun 2000. Dan capai diamond, kita enjoy kita punya life. Dan sekarang hari ini, Alhamdulillah, dengan Go Plus hari ini, dengan tawaran Go Plus, kita begitu excited dan Alhamdulillah kita tukar 2 pin. Dan insyaAllah kita ada plan lagi dengan Fariza. InsyaAllah pada berikan kesihatan, diberikan kekuatan, doa kawan-kawan, dan lebih ramai ABU kita berjaya, support kita punya sistem ini, dan kita percaya dan yakin. Anda semua juga berhak untuk menjadi diamond, double diamond, crown ambassador. Sekian. Terima kasih. Saya ucapkan pada anda semua yang sudi dengar perkongsian cikgu, dan harapan cikgu perkongsian ini dapat memacu sedikit, membakar sedikit semangat anda. Faham sedikit ini. Mudah-mudahan itu harapan cikgu. Kalau yang tak pasti, nanti hubungi cikgu. Dan nombor telefon, yang tak tahu nombor telefon nanti minta dengan Apren. Kalau Apren tak tahu, minta dengan dia punya platinum. Kalau platinum tak tahu, akan minta dengan atas platinum lah. Emerald. Kalau Emerald tak tahu juga, minta telefon dengan cikgu Ramli. Okey. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kembali diucapkan kepada edisi kita, Cikgu Ramli. Okey. Sebenarnya edisi menunggu-nunggu kita punya feedback. Bila edisi cakap jika ada halangan, tulis bagi pada edisi. Sebenarnya edisi tengah tunggu, bukan edisi nak tengok awak betul ke awak salah, tapi sebenarnya edisi nak tengok mengapa kita ada apa halangan untuk kita buat MBA. Itu adalah untuk kita nak improvekan kita punya business juga. Jadi lepas ni kalau ada kawan-kawan yang dekat sini boleh tolong typekan nombor telefon Cikgu Ramli pun boleh tolong typekan dekat ruangan komen. Takutlah kot ada ABO yang masih tidak tahu nombor telefon edisi kan. Jadi bolehlah tolong siapa-siapa yang ada nombor telefon cikgu tolong type di ruangan komen. Okey. Okey, bab kata cikgu tadi halangan dalam MBA ni ibarat isi dengan kuku. Memang lagi banyak halangan yang kita terima, lagi cepatlah sebenarnya kita bertemu dengan kejayaan. Ada yang belum ada nombor telefon cikgu. Okey, kawan-kawan tolong bagi nombor telefon pada Amira tadi. Okey, kita kena belajar, kena pasti apa kehendak Gen Y kita, siapkan diri kita dengan ilmu. Terima kasih Emilia yang telah sharekan nombor telefon cikgu. Okey, siapkan diri kita dengan ilmu. Dan ilmu macam mana? Ilmu yang kita nak siapkan diri kita ni untuk jawab soalan ABO kita nanti, bukanlah kita kena belajar kat sekolah, tapi kita kena masuk dalam majlis ilmu kita. Sebab ilmu tentang MBA hanya kita dapat dalam majlis ilmu seperti ini. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada 123 orang yang masih ada dalam Zoom kita pada hari ini. Terima kasih kerana memberi masa, meminjamkan telinga dan mata anda untuk kami pada hari ini. Okey, saya Siti Umairah binti Kujumaha. Saya memohon maaf sekiranya sepanjang pengacaraan saya pada hari ini ada terkurang, yang baik itu daripada Allah dan yang buruk daripada saya. Okey, cikgu edisi dah tunjuk nak ambil gambar. Jom buka video. Jom kita ambil gambar dulu. Okey, jom kawan-kawan buka video sama-sama. Siapa ambil gambar? Terima kasih sama-sama semua. Siapa ambil gambar? Okey, kalau ada kawan-kawan yang guna laptop, boleh tolong ambil gambar lah. Kalau tak ada, kita screenshot sendiri. Okey.
Alright. Okay, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada ketiga-tiga presenter kita yang hebat tadi. Okay, sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Bye. Bye.